Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Banyak sekali kesilapan yang nampaknya dilakukan oleh Muhyiddin Yassin dalam PRK Dunenggiri, sehingga ada juga netizen dan beberapa penganalisis politik menyangka dan meramalkan mungkin ini akan memudaratkan jawatan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin. Selain daripada berlaku protes pemberontakan dalam Ahli Bersatu sendiri, gara-gara mengambil calon bidan terjun daripada calon PAS atau daripada ahli PAS menjadi mengisi borang menjadi ahli bersatu semata-mata nak menjadi calon, juga telah menyebabkan kemarahan, protes terhadap Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Ini pula, menurut Sahrir, strategi franchise Muhyiddin, punca Perikatan Nasional kalah di Nenggiri. Wow, ada pula strategi franchise. Apa yang dimaksudkan oleh Sahrir yang disebut sebagai strategi franchise ini? Veteran UMNO Sahrir Samad membidas Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin berhubung prestasi buruk partinya dalam pilihan raya kecil PRK Nenggiri. Kata beliau, ini semua gara-gara kesilapan strategi di dalam melaksanakan atau dalam pemilihan parti tersebut. Dalam catatan di Facebook, Sahrir menyoal Muhyiddin berhubung langkahnya untuk memfranchisekan Bersatu dalam kempen PRK Nenggiri yang menurutnya sesuatu yang luar biasa bagi mana-mana parti politik. Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional PN dan Presiden PPBM Parti Bersatu Malaysia telah franchisekan penyertaan PPBM dalam PRK Dun Nenggiri kepada PAS bekas ahli Parlimen Ketere Anwar Musa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi mana-mana parti politik. Lebih-lebih lagi bagi pemimpin utamanya yang sampai hari ini masih terkilan sehingga mengungkit keputusan Agong tidak melantiknya sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15, kata Sahrir yang pernah menjadi ahli Parlimen Johor Bahru 6 penggal dan memegang 3 portfolio menteri. Dia merujuk kepada strategi Perikatan Nasional di Nenggiri yang secara rasmi ditandingi oleh Bersatu melalui calon Muhammad Rizwadi Ismail yang menyertai parti itu daripada PAS hanya 2 hari sebelum hari penamaan calon. Sementara calon yang dicadangkan Bersatu diketepikan. Calon Bersatu yang melompat dari PAS adalah kerana tiada tokoh Bersatu dipercayai katanya. Perikatan Nasional guna lambang PAS dan bukan lambang Perikatan Nasional. Anwar yang lama terkenal seluruh Kelantan sebagai Orepate memainkan peranan terpenting dalam kempen PRK ini. Lagi terbukti Bersatu di Kelantan lompong dan kosong katanya. Berdasarkan keputusan rasmi bahagian undi Perikatan Nasional dikerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan menyusut daripada 53.3% pada pilihan raya negeri tahun lepas kepada 38.7%. PRK Nenggiri diadakan selepas Speaker Kelantan mengisytiharkan kerusi itu kosong. Berikutan Bersatu menamatkan keahlian Muhammad Azizi Abu Naim yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani dari Barisan Nasional memenangi PRK itu dengan majoriti 3,352 undi. Mengapa PAS bermain sorok-sorok? Ambil franchise dari Bersatu. Letak ahlinya sebagai calon lompat. Jangan main sembunyi-sembunyi lagi. Jangan malu-malu. Marah ke depan. Kan dah ada tu Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri, kata Sahrir lagi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puad Zarkasi pula menyifatkan langkah Perikatan Nasional untuk melantik Anwar Musa sebagai pengarah operasi pilihan raya bagi PRK Nenggiri merupakan punca kekalahan gabungan itu. Anwar Musa adalah liability bukan aset.
Dia patut buat soft landing dan tinggalkan cita-cita jadi calon. Fokus saja pada NGO, Muafakat Nasional Menyatukan Ummah. Pengajaran kepada PAS, jangan guna katak UMNO untuk malukan UMNO. Isu DAP tidak lagi berkesan. Nenggiri adalah medan terakhir memainkan isu DAP, kata Puat di Facebook. Beberapa komen daripada netizen ialah, Red Perot kata Perikatan Nasional tiada identiti. Siapa ketua PN? Siapa calon PM? Abang Din, satu Nenggiri pun tak ada dikuasai partinya. Abang Din pun bukan ketua pembangkang yang selalunya calon PM. Hadi selalu ponting parlimen dan selalu keluar fakta berubah-ubah. Juga suka cari musuh dengan non-mele. Hamzah, ketua pembangkang yang bertaraf menteri tetapi tak memainkan peranan di parlimen. Asik mengutuk, terpekik, terlolong dan tak ada idea konstruktif. Juga tidak disukai PAS. Dr. Sam, dia bukan presiden PAS dan kepimpinannya dalam PAS pun belum teruji. Juga adakah dia disenangi oleh rakan-rakan senior dalam partinya? Kalau benar dia calon Perdana Menteri dari PAS, lantiklah dia sebagai Presiden PAS untuk langkah pertama menuju Perdana Menteri. Kenapa malu-malu? Abang Din pula nak letak mana? Memang dia kurang wibawa, tetapi beliau merupakan sumber kewangan PN dan masih bernafsu mahu jadi Perdana Menteri. PAS selalu kata mereka banyak kerusi ahli parlimen. So, tak ada harapanlah Abang Din ni yang kerusi ahli parlimen partinya sangat sedikit. Dalam keadaan yang tidak menentu di mana ramai pemimpin mereka yang terkait dengan kes mahkamah, juga kurang transparansi dalam Perikatan Nasional, duri dalam daging dan tikam menikam kemungkinan besar akan berlaku. Pada akhirnya, jika ini berterusan, Perikatan Nasional akan ke laut di PRU 16. Little bit crazy kata Alamak Sahrir, mungkin kamu terlepas pandang. Satu lagi punca kekalahan PN adalah DAP dibuangkan sejauh mungkin demi kebahagiaan di kampung-kampung Melayu. Strategi kuli amat menyakitkan hati pimpinan DAP tetapi sangat memanfaatkan UMNO. Walau bagaimanapun strategi kuli itu tidak bermanfaat kepada perpaduan kaum, hanya bermanfaat kepada dirinya dan partinya. Selagi parti politik dan orang politik hanya menumpu perhatian mereka atas kejayaan dalam pilihan raya, maka perpaduan kaum mungkin menjadi alatan yang boleh dikorbankan jika kita tidak berjaga-jaga. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Strategi franchise Muhyiddin, punca Perikatan Nasional kalah di Nenggiri. Apa pendapat kamu? Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, gara-gara sentuh 3R dalam kempen di PRK Nenggiri, Muhyiddin terima padah apabila polis akan memanggil Muhyiddin beri keterangan pada Selasa ini. Saudara-saudara sekalian, tindakan Muhyiddin Yassin cuba mengungkit semula isu pelantikan Perdana Menteri sewaktu era yang di-Pertuan Agong daripada Pahang iaitu Sultan Abdullah kini menjadi malapetaka kepada Muhyiddin sendiri. Polis akan memanggil Muhyiddin untuk beri keterangan Selasa ini. Seakan-akan Muhyiddin masih tak puas hati dia tidak dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Kerana kata Muhyiddin Yassin di dalam ceramah kempen PRK Nenggiri, beliau kata sepatutnya dia dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 dengan mempunyai sokongan pengundi parlimen sebanyak 115. Tapi sehingga ke waktu ini belum ada satu pun senarai yang kita terima yang kukuh siapa ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang menyokong beliau. Tiada yang tampil mengaku, tiada juga yang Muhyiddin kata dedahkan siapa orang itu. Jadi ada netizen kata, kalau air liur saja, cakap-cakap saja tanpa bukti, siapapun boleh lakukan. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku hari ini ialah polis akan memanggil pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi keterangan pada Selasa ini berhubung
ucapannya yang didakwa menyentuh isu 3R, yaitu kaum, agama, raja ketika berkempen bagi PRK Dun Nenggiri baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Rezarudin Hussein berkata setakat ini pihaknya sudah menerima 29 laporan daripada pelbagai pihak berhubung perkara itu. Kita memanggil beliau untuk beri keterangan pada 20 Ogos bagi membantu siasatan, katanya ketika dihubungi bernama. Sebelum ini tular di media sosial ucapan bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ketika baginda yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang juga adalah Menteri Besar Pahang menerusi hantaran di laman Facebook semalam menzahirkan perasaan kecewa serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin dan memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Saudara-saudara sekalian, itulah kata orang, dah terlajak kata tak boleh undur. Ataukah memang Muhyiddin Yassin masih bercita-cita besar menjadi Perdana Menteri sehingga dia sanggup mengungkit semula isu ini, padahal telah pun disetelkan dan telah diketahui bahawa ketika Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong memanggil Muhyiddin dan Anwar Ibrahim mencadangkan untuk pembentukan kerajaan perpaduan, Muhyiddin menolak. Yang terima ialah Anwar Ibrahim. Itu sebabnya layaklah Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Di samping itu, Anwar Ibrahim mempunyai cukup jumlah yang menyokong beliau, termasuk daripada UMNO Barisan Nasional, GPS dan GRS, serta beberapa ahli parlimen yang bebas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini didedahkan sekali lagi. Kesilapan pemimpin, janji tak realistik, punca Perikatan Nasional tewas di Nenggiri, kata penganalisis. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata, kesannya sangat besar sehingga pengundi yang menyokong PN tak keluar mengundi. Kesilapan besar oleh seorang pemimpin utama Perikatan Nasional PN dan janji-janji yang tidak realistik adalah antara sebab. Kekalahan gabungan itu dalam PRK Nenggiri semalam, kata seorang penganalisis politik. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata, salah satu kesilapan ketara adalah kenyataan dibuat oleh pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sendiri terhadap Sultan Pahang Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Saya rasa ini sangat mempengaruhi pengundi Melayu yang sangat menghormati bekas yang di-Pertuan Agong itu, katanya kepada FMT sambil menambah, kesannya sangat ketara sehingga mereka yang sepatutnya mengundi Perikatan Nasional tidak keluar mengundi. Muhyiddin didakwa membuat kenyataan yang tidak menghormati Sultan Abdullah ketika berkempen di PRK Nenggiri apabila mendakwa beliau mendapat sokongan 115 ahli parlimen selepas PRU 2022 dan Agong sepatutnya melantik beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Fauzi juga berkata pendekatan Perikatan Nasional dalam menangani isu tempatan di Nenggiri turut menyumbang kepada kekalahannya. Kita mesti ingat, Perikatan Nasional membuat beberapa janji yang sangat tidak realistik, seperti mahu menyelesaikan isu hak tanah yang melibatkan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dalam masa 24 jam, katanya. Sepanjang kempen, pemimpin PAS menuduh berlaku salah urus dalam Kesedar berkait isu tanah dan melambatkan pemberian geran kepada penduduk. Bagaimanapun, pengerusi Kesedar Zawawi Othman menafikan dakwaan tersebut dan menyatakan proses pemindahan tanah memakan masa yang lama kerana
mereka perlu mematuhi prosedur kerajaan negeri. Seorang aktivis yang dikaitkan dengan Pakatan Harapan, Hishamuddin Ghazali berkata, dalam analisisnya, agitasi PAS mengenai isu tanah dengan kesedar dan Velcro tidak berjaya mempengaruhi pengundi. Usaha positif kesedar dan Velcro di bawah kerajaan perpaduan berjaya menangani tuntutan tanah Penoroka dan menghidupkan kembali agensi-agensi tersebut, katanya. Malam tadi, Barisan Nasional berjaya merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri apabila calonnya Azmawi Fikri Abdul Ghani menang dengan majoriti 3.352 undi dalam pertandingan 1 lawan 1 menentang calon Perikatan Nasional Rizwadi Ismail. Saudara, yang paling panas tentang isu ini ialah apabila berlaku kesilapan dalam penyataan pengerusi Perikatan Nasional sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin, apabila beliau menyentuh tentang Sultan Pahang, Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong yang ke-16. Saya rasa ini sangat mempengaruhi pengundi Melayu yang sangat menghormati bekas yang di Pertuan Agong itu. Dalam kempen itu, Muhyiddin bercakap tentang dakwaan bahawa beliau sepatutnya dilantik menjadi Perdana Menteri pada PRU yang baru ini, menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Kerana Muhyiddin mendakwa, beliau mendapat sokongan 115 ahli parlimen selepas PRU 2022. Dan kata beliau, Agong sepatutnya melantik beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Perkara ini telah pun membuatkan rakyat di negeri, khususnya orang Melayu, menolak dan mereka sanggup tidak keluar mengundi. Dengan tanda petik, mereka sepatutnya mengundi PN tapi tidak keluar mengundi. Sampai begitu sekali perkara ini mempengaruhi pengundi Melayu. Jadi itu kesilapan besar Muhyiddin Yassin. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda.